Ya, sempena dengan bulan kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Hamba ambil nak baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab yang ke-16. Babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab pada menyuruh kita supaya kita ni pakat menjaga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya, adab-adab sunnah. Ambil berkat bulan Rabiul Awal ni ya kat sekalian, supaya kita juga tidak ketinggalan daripada kita ni pakat nak ikut sunnah Nabi ya kat sekalian. Baik, sebagai bukti kita ni sayang, kita ni kasih ke Nabi, cara dia nya dekat kat sekalian ialah kita kena turut Nabi. Turut Nabi ni ialah kita panggil turut sunnah dia hak baginda Rasulullah SAW buat dan Nabi SAW suruh kita pakat buat. Antaranya ialah kita kena turut sunnah Nabi. Gitu dia agak sekalian. Kerana baginda Rasulullah SAW ni khabar atau khabar kita, dia sangat-sangat kasih dan sayang kepada hamba-hamba dia. Gitulah. Ada. Nabi sangat kasih dan sayang pada hamba-hamba dia. Dan tak ada meninggal satu perkara sebelum daripada baginda Rasulullah SAW wafat ni, melainkan baginda Rasulullah SAW ajar belaka, wayak belaka dia kat sekalian. Abdullah ibnu Abi Rabah menceritakan, dia kata tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah SAW ni belum daripada dia tinggal kita, belum pada Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Taala, Rasulullah SAW wayak belaka. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa. Kata Abdullah ibnu Abi Rabah, dia kata baik, sehingga tak ada meninggal burung hak duk terbang atas langit tu, ada illa qad 'allamahu lana, ada kecuali baginda Rasulullah SAW ni tak tinggal wayaklah kau hukum dia. Buku burung ni boleh makan, burung lagu ni tak boleh makan. Kalau kita kata hak duduk atas bumi, hak duduk merakak merayak terbang, dia boleh kira, ada ni baru hak duduk atas langit tu. Baginda Rasulullah SAW cerita lagi, wayak lagi, pasal lagi, bagi tahu lagi, jelas lagi pada umat dia, supaya umat dia semua ni tahu dan tidak al-sesat wal barak, tidak sesat balak. Begitu dia akak sekalian. Maka dengan sebab tu dia akak sekalian, sempena bulan kelahiran baginda ni kan, baik ada setengah masjid tu dia baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sebuah kitab yang besar menceritakan khusus perihal sifat-sifat dan juga kelakuan baginda Rasulullah SAW yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dia akan sekalian baca siapa khotel pada dia akan buku kitab nipis dia cerita habis siapa kau rambut Nabi, cara jalan Nabi, tubuh badan Nabi, selipar Nabi, dia royak lagi dia akan sekalian. Ada. Jadi kita ni nak ambil pagi ni sikit lah dia akan sekalian dalam bab ni, nak jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayatnya ayat daripada surah Al-Hasyr ayat 7 ni, ini ayat kita biasa dengan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa datang, dibaca, diriwayat, dibagi tahu, dibuat, ada mana benda tu mari daripada Nabi belaka dia akak sekalian. Baik, hendaklah fakhudhuhu, kamu terima. Ayat ni sebenarnya cerita dia akan berhubung dengan bab harta al-faid, harta rampasan perang, ada. Tapi ayat ni umum, dia tak cerita pada urusan harta rampasan perang saja, ada. Bahkan ayat ni cerita secara umum apa saja yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW tu, yang diajar oleh Nabi tu, fakhudhuhu, maka semua sekalinya hendaklah kamu terima. Begitu. Kamu ambil, kamu buat, kamu contohi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo saja hak Nabi larang kamu buat, maka hendaklah kamu tinggal. Tu ayat ni secara umum cerita begitu ya dia akak sekalian, supaya semua hak Nabi royak ni dia akak sekalian kena terima dan kena pakai. Begitu. Apa hak Nabi larang ni hendaklah kamu tinggal. Dalam bab ni dia akak sekalian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia ada bahawa satu kisah di mana dia akak sekalian
ada di kalangan masyarakat yang hidup sezaman dengan Nabi ni, dia ni tak dengar kata. Hadis ni yang dikatakan daripada Abi Muslim. Ada juga riwayat lain menceritakan hadis ni daripada Abi Iyasin Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, cerita dia nya. Baik, cerita mana? Dia kata ada seorang ni, dia kata dia ni makan dia dalam satu majlis, dia makan ni tak ada masalah, dia agak sekalian. Ada. Baik, kita pun makan buat kita ni. Dia kata salah makan tak ada masalah. Cuma dia cerita, dia kata anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Dia kata ada orang, seorang lelaki, orang muda ni, dia makan dalam majlis ada baginda Rasulullah SAW itu, dia makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Dia agak sekalian. Baik, padahal kalau kira kat dia makan molek-molek dah tangan kanan tu. Tapi bok ke dia ni nak marah ke Nabi, boleh jadi benci ke Nabi, tak seikut sunnah Nabi ni. Bila dia tengok Nabi ada, basuh tangan mula, makan tangan kiri, buat dengan tangan kiri. Begitu. Nak wayaknya dia ni benci lah, benci pada sunnah Nabi. Mana wayak dia tahu sunnahmu ni tak pakai Muhammad. Aku tak makan dengan sunnah, tak ikut sunnahmu, makan tangan kiri. Kenyai molek-molek Allah selawa, kenyai molek-molek, ada apa-apa. Ada. Nak wayak sunnah Nabi dah, hina sunnah Nabi lah. Dia kat sekalian. Baik, bila Nabi tengok, dia kat sekalian Rasulullah ni, bila benda tu salah, Nabi tidak akan lok, Nabi tidak akan biar, Nabi tidak kata ikut dia lah waya, ada dia kat sekalian. Bila Nabi ada, Nabi mampu untuk tegur, Nabi akan tegur dah tu. Kalau barang tu salah. Sebabnya kalau barang tu berlaku, Nabi tahu, Nabi tengok, Nabi tak tegur, dia jadi hadis. Dia agak sekalian. Hadis tu dia panggil takrir, penetapan. Di mana Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Nabi tengok, tapi Nabi mampu halal, tapi Nabi tak royak, dia jadi hadis. Nah tu dia. Ada. Baik. Supaya sahabat makan dok, binatang dok, betul tak? Bewok pada pasir, orang panggil dok tu. Ada. Baik. Makan dok. Baik, bila tak ada makan ni perang ni, rigak dok sembelih bakar makan. Dia kat sekalian. Tu dia. Bila makan dia kat sekalian, sahabat-sahabat tawar ke Nabi lah. Mari Rasulullah dia tak nak makan lah. Nabi tengok, ada. Tapi Nabi kata aku tak makan begini. Tapi Nabi tak larang. Jadi boleh makan. Pak Kulon dengan dia kat sekalian. Pakat cari dok lawak ubat kuat dia kat sekalian. Ada. Jadi kedok tak tahu. Kok mana dia di kakak 3 selendar dah. Tu dia. Dia tak siap dia. Dia kakak nak makan dok 3 selendar agak kena cari kat lain. Dia kakak sekalian kena cari ubat lain, lagi sepeta. Jadi benda ni pun berlaku depan Nabi. Kok makan tangan kiri. Lalu Nabi tengok. Nabi kata kul biyamini. Orang muda, Nabi kata makan orang makan dengan tangan kanan. Bukan makan tangan kiri begini. Ada. Jawab orang tu la astati'. Dia tahu, hamba tak boleh makan dengan tangan kanan. Tangan kanan hamba sakit, naik pedaya, gapo padalah alasan dia nya. Nabi kata makan tangan kanan. Boleh orang kata tak boleh makan tangan kanan. Waktu makan tangan kiri ni. Lalu Nabi sebut lastatokta. Ada. Baik. Mungkin makan sungguh kau dengan tangan kanan. Sakit sungguh. Tu dia. Cedera sungguh kau. Tak boleh makan sungguh kau. Luka kau buat dengan tangan kanan ni. Ma mana'ahu illal kibr. Dia tu. Tidak menegah orang saning daripada makan dengan tangan kanan kecuali adanya sifat takabur. Tu dia. Takabur dia dengan Nabi, takabur dia dengan sunnah Nabi. Gitu. Dia kat sekalian. Kau tak ada. Maknanya dia tu lapor tak seikut sunnah Nabi tu, dia nak hina sunnah Nabi begitu. Sodoh makan pelik pakai hati dia tarik. Kalau kita orang buat ngaji boleh hina Muhammad depan dia pada muka. Kalau kita lagu tu lah. Ada. Pelik domo, tak ada apa-apa. Buah hati boleh hina Nabi ke apa? Duk malaikat umpama nak makan nasi polok rumah lah
Bila nak makan nasi dah Nabi tak ada orang kan. Dia tak makan tangan kiri, kau tak dimakan tangan kiri nak hina je. Ada nak marah ke Nabi ya. Bila nak makan pula dengan tangan kanan, fama rafa'aha ila fihi. Tu dia. Tiba-tiba tangan kanan dia ni, bila dia nak akak, nak suap makan ni, tak boleh sungguh, tak boleh akak sungguh. Tangan dia akan sekali untuk mulut. Mana kak? Tak lama kerah kalau ke mana kau jadi lembek. Tak boleh nak akak sungguh, tak boleh nak suap sungguh makan ni ke mulut. Ada? Berkat nak ayat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pakat turun gitu sunnah Nabi ni. Jangan siapa pada kita hina, takabur, bangga diri kita di akak sekalian. Siapa kita ni hina sunnah Nabi. Pernah berlaku dah. Ada hadis riwayat Imam Muslim saat ni pernah berlaku dah zaman Nabi ni orang takabur gini tiba-tiba tak mampu sungguh nak akak tangan. Wah betul kok. Nak suap tak boleh ke mulut. Itulah dia keberkatan yang ada pada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita kena tahu dan wajib kita ni kena patuhi. Gitu dia kat sekalian. Ada? Kerana tiap sunnah Nabi ni dia ada keberkatan dia, sama ada kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Gitu. Sama ada kita nampak tonggih ke hikmat dia ataupun kita tak nampak dia kat sekalian, itu tak penting. Yang pentingnya sunnah Nabi. Dan Abis bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu cerita, dia kata, contoh cerita kita biasa dengar, kata Abis bin Rabi'ah, ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yuqabbilul hajara yakni al-aswada. Kata Abis bin Rabi'ah, aku tengok benar, dia kata Sayyidina Umar ni dia masuk di Mekah ni nak tawaf gapo gitu begini. Sayyidina Umar ni dia pucuk hajar, yakni hajar aswad, batu hitam hok duk penjuru Kaabah. Gitu. Ada sunnah Nabi nya dia kata sekali bila dia masuk masjid ni, Nabi kita nak tawaf, Nabi ni dia mari dia masuk, dia pucuk dulu, dia pucuk hajar aswad, dia undur sikit, dia pun istilah. Dia angkat tangan lambah. Kemudian Rasulullah pun dia panggil memulakan tawaf. Tawaf sudah pusing kan. Baik, sunatnya sudah tawaf tu dia hajar aswad kan. Kita pergi semaya sunat tawaf dia panggil. Sunat buku dia ni, bukan sunat tawaf ni. Undur ke belakang sikit. Ya dah. Pergi tawafnya ialah kalau hak molek sekalinya ialah di belakang makam Ibrahim. Ada bangun ni hak Sina sikit tu. Sebelah daripada pintu Kaabah. Sunat semaya situlah. Baik, ataupun mana-mana tempat mana boleh. Sudah semaya sunat 2 rakaat, sunat tawaf ni. Baik, kita pun Rasulullah pun mari semula, dia pucuk hajar aswad dan Rasulullah baru keluar. Baik, kata Sayyidina Umar, dia kata dia pucuk hajar aswad, dia kata a'lamu annaka hajarun. Dia kata hajar aswad. Di Kelantan kita ni kalau adik kakak segi ke Mekah pun ada satu tempat dia ada batu hitam. Tu dia. Di Tanah Merah pak dia adik kakak dia. Kampung dia kampung Hajar Aswad dia panggil. Dia tu. Tapi batu Hajar Aswad sepuluh Mekah ni tak ada, tapi kampung tu nama kampung batu hitam. Tanah Merah dia kakak sekalian. Tu tidak sunnah di kampung dia kakak sekalian. Tidak sunnah tu. Ni cerita ni batu hitam tepi kampung. Baik. Kata Sayyidina Umar, dia kata Hajar Aswad, batu hitam, dia kata aku tahu bahawa mu ni adalah batu mu ni ma tanfa'u wa la tadur. Mu ni batu, dia kata kalau aku pucuk mu pun tak ada jaminan, tak ada garanti mu boleh bagi manfaat kepada aku cash umpama. Sudah aku pucuk-pucuk, tobik boleh 20 ya umpama, boleh buat beli nasi kabu umpama, tak ada jaminan mu ni batu wala tadurru. Baik, dia kata mu juga tidak mu batu, mu tak boleh bekas, tak boleh mudarat gapo-gapo kat aku. Kalau aku tak pucuk pun tidak kata kena panuh letak lepas perih-perih lalu dah. Bak mu ni batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Sayyidina Umar, dia kata kalulah tidak kerana
aku ni tengok baginda Rasulullah SAW ni kucukmu. Mana bila masuk Kaabah kucuk, nak tobek kucuk. Ada. Ma qabbaltuka. Nescaya aku ni tidak akan kucuk-kucukmu ni, mukamu ni batu. Ada. Baik, tapi tak ada arah lah. Oleh kerana aku tengok benar Rasulullah SAW ni suka kucukmu. Walaupun mu batu tak boleh beri manfaat gapo-gapo, tak boleh beri mudarat gapo, aku kucuk juga lah. Kerana aku kira bila Nabi buat ini adalah sunnah Nabi. Bila sunnah Nabi ni, aku ni kena tunggu sunnah Nabi. Baik, ada pedah, tak ada pedah, ada manfaat, tak ada manfaat, aku tak peduli. Oleh kerana itu sunnah Nabi, ada, maka aku kena kucuk juga. Gitu. Aku kena tunggu. Dia aku sekalian. Itu respon Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berhubung dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujurlah dia akak sekalian. Mujur mana tu? Mujur boleh jadi kita ni Allah Taala tak akak tak hidup boleh jadi zaman tu. Zaman bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu boleh jadi. Kalau kita hidup zaman tu duk rasa kita balas 4 kali sehari dengan Nabi rasa. Ada. Tengok Nabi jilat Hajar Aswad, berkucuk Hajar Aswad dia akak sekalian. Tak ada pedoh subuh. Kalau jilat batu, kalau kena kita dia akak sekalian. Ambil coklat lahir. Ambil coklat lahir. Baik kalau coklat lahir sikit pada jilat batu tu. Balas 14 kali sehari dengan Nabi yang merasa dia akak sekalian. Baik, tapi sahabat Nabi ni bila sebut kata barang tu barang Nabi buat, itu dikira sunnah Nabi. Baik, aku tahu hikmat, tak tahu hikmat, itu nombor 3, nombor 4. Kok betulnya nombor 1, bila Nabi buat, aku turut Nabi. Pakat turut sunnah Nabi. Dia akan sekalian. Itu cerita dia. Jadi kita dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, kita buat maulid dia akan sekalian ni. Tujuan kita nak dengar sunnah-sunnah Nabi begini. Baik, untuk meyakinkan kita bahawa setiap sunnah Nabi ini dia ada kejayaan dia. Itu dia. Dia ada hikmat dia. Sama ada kita maklumi ataupun kita tidak maklum. Dia agak sekalian. Kadang-kadang hak Rasulullah SAW buat ni kita tak tahu. Kita kira hak tu ta'abbudi. Ta'abbudi ini adik agak sekalian ialah yang ghairu ma'ulatil makna. Yang kita tak tahu makna hikmat tu tak tahu gapo. Ada. Sebab apa gitu dia agak sekalian. Jadi kita je walaupun tak tahu gapo, lah ni kita kena buat research. Ramai ni panggil research. Nak kena buat kajian, masuk ke ni. Baguslah tu. Ada. Tapi sama ada research jumpa tak jumpa dia akak sekalian, khotibnya bila sebut ada sunnah Nabi ni, kita kena tahu. Baik, contoh dia akak sekalian, hak paling kita rasa tak masuk akal. Ada, tak masuk akal. Kita mengaji dalam bab taharati, bab suci. Ambil air semaya ke apa ni, dia akak sekalian. Baik, air semaya ni kita basuh muka, sapak, basuh kaki. Bila masyarakat ni Arab ni dia duduk sama ada musim sejuk sangat ataupun musim panas sangat. Pak kita ni dia akak sekalian, hujan macam saat ni, pagi saat ni hujan tu, dia akak sekalian borah-borah tak mari ni. Ada. Baik. Dia ni kalau musim sejuk. Kalau musim panas, menyebabkan orang Arab ni dia pakai satu kasut daripada kulit, dia panggil khuf. Kasut kulit ketak tergelai buku lali. Dibuat daripada kulit, dia akan sekalian. Khuf. Ada. Baik, kita pakai khuf di atas pada buku lali. Ketak pakai dia tu. Tujuannya nak jaga kaki kerana sama ada terlalu panas atau terlalu sejuk. Sejuk lah kena buat kita hak penyakit mendu ni kan. Kena sejuk tak boleh duduk, dia kata sedawa tu. Ada. Dia pakai khuf tu. Baik, bila pakai khuf ni, kasut daripada kulit ni adik akak sekalian, menyebabkan kita ni nak cabut buka payah. Kerana satu ketak yang keluarnya boleh menyebabkan kalau duk cabut buka gitu boleh jadi merosakkan khuf, bahaya kaki. Gitu. Maka ada satu bab dia panggil babun fil mashi alal khuffaini. Satu bab pada membicarakan bab sapu atas khuf. Orang musafir dia akak sekalian bila dia pakai khuf, dia ambil air semaya basuh kaki ke apa,
kelak kering, dia pun pakai khuf. Pakai khuf dalam keadaan suci, ada wuduk ni, maka diharuskan, dibenarkan 3 hari 3 malam dia tak payah. Kalau batal wuduk kau gitu begini nak ambil air semaya ni, dia tak payah pecah khuf, tapi dia tu boleh sapu atas khuf sahaja. Tu 3 hari 3 malam kalau orang musafir. Kalau orang tidak musafir seperti kita duduk taman guru ni, gimari atas rumah, baik 24 jam sehari semalam dia tak payah buka khuf, dia boleh sapu atas khuf. Ada khuf ni adik-akak sekalian, kalau kita kata duduk gening kaki kita, ada sapu dia ialah adik-akak sekalian. Baik, tangan kiri kita tok belakang, tangan kanan duduk depan. Gitu. Jadi kita pun tolong musim gitu. Tu je sapu atas khuf. Ada di tangan kiri tok belakang, kaki belakang kasut. Ada. Baik, tangan kanan duduk depan, dia pun pusingnya. Tu dia sapu alik atas. Bila sahabat tengok, dia kata, laukana dinu birra'i. Kalulah agama Islam ni, dia ni adalah dengar kita, patut kita dengar otak kita je mikir, tidak berdasar pada syariat hikmat gitu gini, lakana asfalal khufi aula bil mashi min ra'si. Nescaya dia kata, kalau kita fikir dengan otak kita kan, kecek bahasa mudah, dengan bodoh kita ni kan, nescaya tapak khuf ni lah lebih utama daripada sapu, daripada atas khuf, kepala khuf ni. Kita orang tua panggil kuwa kaki ni. Ada. Tapi dalam bak sapu khuf ni, sapunya ujung ni begitu di atas. Tak setuh pun tapak. Sedekah orang jalan dengan tapak khuf. Kalau cemar di bawah. Tapi disapu balik atas dia akak sekalian. Kalau agama ni hanya berdasarkan dengan logik kita ya, logik akal kita. Tak nak sapu khuf disapu atas kepala. Ada atas khuf. Patut sapu bawah. Moga kita jalan. Tapi adik akak sekalian, itu nak cerita bawah. Kadang-kadang agama ni kita adik akak sekalian, bukan kata berdasarkan kepada makulatul makna saja yang kita ketahui hikmat dia. Walaupun ulama sebut sebab apa khuf ni kita sapu atas kepala, tidak sapu di tapak, kerana nak jaga takut-takut khuf ini rosak dia akak sekalian. Ada takut kita panggil duk kena air basah, dia panggil tapak dia mungkin jadi lembek kerana menyebabkan jadi rosak. Tapi nak ceritanya dia kata apa-apa pun agama ni kadang-kadang benda tu dia tak masuk logik dengan akal kita. Macam bakhu tadi ni duduk copoh ramai-ramai dia akak sekalian ni tu tak kabar senu ngatuk boh nak awak wanong kau ngatuk lah senguk tu pergi ketuk dia akak sekalian. Allah tak kabar. Kalau kabar taubat tak ketuk ni tak ada arah senguk kepuk ni masuk waktu duha apa ni nak semaya dia ambil air semaya. Bila dia ambil air semaya dia akak sekalian, nyoki basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kalau kira batal semaya, tubik ke punggu, basuh punggu, patutnya. Tapi tak basuh, pergi basuh kaki, tangan, muka. Apa kaitan kita kata, itulah dia agama dia akak sekalian. Ada. Bahkan kalau kita pergi basuh punggu, makruh. Kecuali pung keleceh, tu wajib kena basuh. Dia akak sekalian. Nak wayak kalau sekadar angin tu, sekadar tu. Bina wayak agama ni begitulah dia akak sekalian. Ada kadang-kadang dimaklumi makulatul makna. Ada. Mana kita nampak hikmat dia tunggih jelas nyata, tapi nak ceritanya ada juga agama ni barang kita tak nampak. Contohnya bab sunnah Nabi. Bila hamba cerita gitu di akak sekalian baru ni, ni mungkin perbincangan hamba pun tak ada nak tengok lagi di akak sekalian. Dia hamba yakin, tapi kena yakin juga kepada ulama sebut di akak sekalian. Bila duk kecek kita ada seorang dia mari tanya hamba, dia kenal lah, dia kata hamba doktor sekian-sekian, dia kata ada. Kata tak apa, dia doktor pakar dia akak sekalian. Kemudian dia pun cerita kat hamba, dia kata tak boleh kau kalau kita ni kaji semula fatwa. Fatwa kita ni, fatwa ke dia pula doktor. Sebab dia kata begini, ni contoh dia, ni perbincangan, perlu pada perbincangan dia akak sekalian. Contoh dia akak sekalian dalam bab ibu mengandung. Ibu mengandung ada pasal mula cerita berhubung dengan bab edah ke apa itu terbit cerita ni.
ibu mengandung, dia kat sekalian. Ibu mengandung ni, kalulah dia bercerah atau tok lelaki dia mati ataupun bercerah, ibu sana, dan dia ni tidak berkahwin dengan siapa-siapa. Nah, tidak berkahwin dengan siapa-siapa, dia tak ada berlaku perbuatan sonda gitu gini. Kemudian dia beranak dalam tempoh 4 tahun. Tempoh 4 tahun, ada selepas daripada kematian suami dia tu. Gamel ni payah juga dia kat sekali nak bukti hak ni. Ada. Sebab apa takut-takut dia kat lepas tu lelaki mati, ada orang naik ke pintu belakang ataupun ke jendela. Bila ayat cerita kalau tak ada berapa, dalam tempoh 4 tahun, anak yang dilahirkan itu 4 tahun ke bawah ni masih lagi boleh dinasabkan kepada ayah dia. Kerana mungkinnya baik dalam tempoh 4 tahun tu dia panggil boleh lagi dikaitkan dengan ayah dia. Nah, benda ni disabitkan bil istiqra'. Istiqra' maksudnya ialah dengan kajian dan pemerhatian yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri dan ulama-ulama, di mana dijumpainya ialah pada ketika tu umur yang mengandung paling panjangnya ialah 4 tahun. Sedangkan dalam ilmu perubatan memang tak boleh lah, tak akan mungkin. Tu dia, tak mungkin dia panggil akan mengandung lebih pada 4 tahun. Lebih beberapa hari kalau mengikut kajian pihak perubatannya, baik baby tu akan bahaya makan najis gapo itu gini dalam perut, mesti kena pisah. Dan makan uri juga boleh sebut tu, kena pisah, mesti kena beranak. Sama ada nama atau pokok jendela kita panggil operate lah. Ada umpama sebab akan membahayakan bayi gitu begini. Tapi fatwa yang diterima pakar ni hendaklah dia panggil dalam undang-undang kita bersebut gitu, 4 tahun kelahiran itu masih lagi boleh dinasabkan kepada tu. Dia kerana dikaitkan gitu. Jadi apanya nak royak lebih tu tak boleh lah kajiannya. Cuma disebut dalam kitabnya begitu. Dia apa sekalian. Maka kita pakai hak tu dulu. Ada. Sebab dalam kitab nak kaji tak ada lagi dia akad sekalian. Tapi fatwa aku pakai begitu juga. Hak kemaksud jadi nak ubah fatwa tu kena pergi baca pula dia akad sekalian. Kena buat kajian semula sama ada wujud sungguh ke tak. Tapi itu yang dipakai sekarang ni. Baik. Nak ceritanya barang tu ada di berlaku zamannya ialah setara tu. Kok dulu. Siapa dia dari kakak orang tua benar boleh jadi duduk mengandung sampai 4 tahun walaupun perubatan moden ni adalah tidak boleh sama sekali. Gitu. Ada. Mana ada pertembungan. Jadi hak ni dia sekali kalau nak tahu lebih panjang lagi, kita kena bincang pula. Terus panjang lebar pula dia sekalian dengan fakta-fakta ilmiahnya gitu. Walau bagaimanapun mengikut ilmu perubatannya tersetujulah dengan pandangan itu. Ada. Nah gitu. Tapi nak ayatnya apa-apa pun dia akan berhubung dengan bab sunnah Nabi ni, kadang-kadang barang tu dia akan sekalian diketahui atau maksud dia, hikmah dia kadang-kadang kita tak tahu. Walaupun kita tahu tak tahu, kita yakin bahawa sunnah Nabi ini barang ni kita umat Rasulullah buat maulud, selawat, tobi orang-orang selalu dia akan sekalian nak ayat bui. Ada. Walaupun begitu kita kena pakat turun, pakat menghidupkan sunnah Nabi ni adik akak sekalian. Baik, kerana di sana adanya kejayaan. Bila kita ikut sunnah Nabi, adik akak sekalian. Ada. Baik. Antaranya adik akak sekalian. Di mana Jabir bin Abdullah. Ada Jabir bin Abdullah sahabat Nabi. Dia orang asal daripada Madinah. Orang Ansar dia panggil dia. Jabir bin Abdullah ni menceritakan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, dia kata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-sahfah. Dia kata Nabi SAW ini perintah sahabat-sahabat dia bila makan, jangan siapa membazir makan. Bila kamu makan ni jangan makan tu boleh, jangan bazir. Walaupun barang tu barang percuma dan free pun jangan makan siapa membazir. Ambil sekadar kita nak makan, jangan ambil penuh pinggir rumbu bukan Bukit Maruk, tiba-tiba makan 3 mulut tak habis bung dalam tu siapa. Memang rezeki ayah rezeki itik ada. Tapi manusia ni ramai lagi
hak tak boleh makan. Baik, Nabi SAW memerintahkan supaya bila makan jangan membasih. Sehingga kalau ada jari-jari makan ni hok lekat jari pun dia kata sekalian, Nabi perintah supaya kena jilat jari-jari, bleaching. Kalau bahasa kita kat bleaching. Baik, sohpah pinggir ataupun bekas alat kita makan tu juga kena kokok rabi biar licin. Dia kata sekalian. Gitu. Ada. Bah kita dia kata kadang-kadang bila tengok orang duk jilat gini, kadang-kadang kita berasa ataupun kembal bahasa Kelantan panggil. Ada orang luar panggil jijik. Gitu lebih kurang lah bahasa dia nya. Ada. Kita berasa kembal tengok kembal ngeli. Ada. Tu dia. Pada pula ada lelaki duk kecek pokok dia. Aku tengok putus perut lah. Putus perut dia aku. Kau tak jumpa makan nasi minggu. Gitulah dia kat sekalian. Tapi Nabi suruh tak sewi membasih. Ada. Bahkan Nabi sebut, Nabi kata, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Sesungguhnya kamu tak tahu dalam jarimu ni, hak 5 potong jari ni, mu tak tahu jari mana sokah ada berkat. Maka kalau mu nak boleh berkat tu, tak lari pada 5 potong ni, mu jilat jarimu tu. Ada. Sunnah Nabi kat dia jilat jari kelingking dulu. Jari kelingking. Jari kelingking ni ada ni. Jari kelingking, jari mading gitu gini. Ada. Sampai ibu jari, lepas tu dia kapuh 5 dia jilat sekaligus. Jilat kat luar. Jangan puak gini sepita tempat dia. Dia akak sekalian. No ayat bui. Buah yang tekok gitu sepita tempat dia. Tu bukan sunnah Nabi tu penuh. Tu. Ada. Sebab Nabi tak suruh begitu. Dia jilat. Dia akak sekalian. Ada. Kerana Nabi sebut, mu tak tahu dalam 5 putus ni hak mana so adanya dia panggil berkah. Dia akan sekalian. Jadi nak boleh tak? Itulah cara dia je Nabi suruh buat. Iaitu dengan kita panggil nak jilat putus tu kerana ada berkahnya di sana. Tapi buat kita lah ni muka makan dengan sodu belakang lah ni hilirnya. Nak tak? Tu dia. Baik, makan lah. Kalau nak makan hak payuh tu boleh dah dia akan sekalian. Sudu orang pakai sudu plastik tu lah ni pakai buah aja lah ni. Ada. Cuma kalau di kedai-kedai tu dia tak pakai buah ni. Muka tidak ekonomi dia beli sudu besi juga. Dia nak basuh waktu je lah. Udah makan basuh. Kita pun dia kakak sekalian makan dengan sudu lah biasa kalau di kedai lah. Ada. Gitu. Baik, sudu kita makan tadi kakak sekalian. Kalau kedai tu buka 10 tahun dah duk menego, 10 tahun dah duk guna tu. Baik, tak kira lah Melayu di puak tu Cina, puak tu Siam, puak tu India, puak tu orang ada HIV, puak tu penyakit puak tu lah duk gila. Cuma duk basuh gitulah. Tu dia akan sekalian. Kalau tua-tua basuh tu kling jatuh suatu saat ni. Kling belum pergi dalam lokal. Ambil mula basuh mula dia akan sekalian. Kok jatuh dalam lokal cacing rawit pun sudut tu lah juga kita makan. Dia akan duk gila tu lah. Bersih lah kalau dia basuh. Dia akan sekalian. Ada celup-celup gitu. Tangan kita dia duk rasa tak rajin lagi. Dia akan duk jatuh dalam lokal rasanya. Dan kita tak pernah giling orang. Waduh. Nak makan nasi tak ada tangan. Ambil tangan kawal pinjam. Kita tak pernah pinjam pokok orang tangan kita. Dan tangan kita tak pernah jatuh dalam lokal keling-keling gitu. Tu dia. Mana kalau kira kalau ambo yakin tangan ambo lagi. Sebab tu kita nak makan dengan tangan tu. Tu dia. Tapi nampak tidak gila sikitlah makan dengan tangan. Kalau di restoran besar kita tengok orang dagang mari di mana ni. Pasal apa? Gerpus belah pisah belah. Kau buat bah tangan kiri je dia apa. Muka iri dengan tangan kanan. Buat bah tangan kiri belah. Gila dia aku sedang tak kerti bagi aku tu. Kalau kena itu darah nampak ni. Tapi dia kata ceritanya sunnah Nabi ni dia kata sekalian dia ada hikmah dia. Tu dia. Sebab tu kalau kita jamu dengan sudu apa dia tak bakar. Dia tak payah basi. Makan ni. Tapi kalau jamu pajari tu ada tengah hari basi dia kata sekalian. Kerana dia adanya enzim dia begitu. Nak cerita dia kata sekalian sunnah Nabi ni dia ada hikmah dia yang kadang-kadang kita sendiri pun tidak ketahui. Maka dia akan sekalian kitanya buat sunnah Nabi ni kita nak dalam ayat yang disebut wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Bila hak Nabi bawa tu dia akan sekalian tak pakat buat. Ada.
Hak Nabi larang pakat tinggal dia akak sekalian. Akhirnya dia akak sekalian, satu hari baginda Rasulullah SAW ni dia panggil sahabat dia Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni dia akak sekalian sahabat Nabi yang hebat lah. Nabi hantar dia jadi gubernur di Yaman. Nabi buat temuduka. Nabi buat temuduka dia akak sekalian. Nada. Sebelum Nabi hantar Muaz bin Jabal jadi gubernur di Yaman ni, nada. Baik, Nabi temuduka dia. Nabi tanya, Nabi tanya Muaz bin Jabal ni, kalau berlaku masalah denu mana nak laki? Muhai Muaz, dia kata, aku tengok pada Quran. Kalau tak ada bagaimana? Tengok sunnah Nabi. Ada. Lah sekalinya, kalau tak ada juga dia kata ajtahidu ra'yi. Aku akan beristihad tengok tu. Ada. Walau payuh bagaimana aku akan beristihad. Bila dalam Quran aku tak jumpa hukum masalah berlaku ni hadis Nabi tak ada. Lalu Nabi tepuk dia. Tak ada. Mana Nabi akuilah. Nabi respect. Lulus temuduka. Boleh pergi ke Yaman. Gitu. Baik. Satu hari Nabi saya ke Muaz bin Jabal. Nabi saya. Dan Nabi bila dia saya ke orang dia kakak sekalian, Nabi dia tidak kata ibu tanya saja. Very good. Ada. Baik, Nabi panggil Muaz, dia kata inni uhibbuka ya Muaz. Muaz kata aku sayang kamu. Nabi wayak. Nabi wayak, aku sayang kamu. Tengok kali Nabi ulang. Aku sayang. Ada. Kita dari kakak sekalian orang Tino kita sayang lama dia tak bunyi sayangnya. Ada. Kalau bunyi apa saya umi, tu sekali nak cek tu ada something wrong orang putih kata. Ada jumpa hok mana hok labu mata luar, hok mata biru luar sekali. Pasal 13 tahun dah tak bunyi abah saya umi. Tu dia. Kalau bunyi tu ada something wrong. Dia agak sekalian. Ya Allah. Saya ada. Muaz, Rasulullah panggil Muaz. Saya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun cerita kepada Muaz. Dia cerita dia akak sekalian. Dia kata dia, ya Muaz, dia kata, Muaz, bila mu sudah semaya, dia kata bila mu sudah semaya, la tada'anna. Jangan kamu tinggal sekali-kali. Jangan sekali-kali kamu tinggal tiap-tiap lepas kali semaya ni mu kena baca. Doanya pendek kalau kita dah baca semua dah. Cuma hari ni kita baca sekali lagi di kakak sekalian kita nak minta ambil sepenuh bulan Rabiul Awal tahun ni. Kurang-kurangnya kita ambil sunnah Nabi. Hak Nabi tu benar pada Muaz bin Jabal. Ada. Baik, gapo dia? Jangan mu tinggal tiap kali pas mayam kena baca bagi Muaz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah, tolong kuat naga aku ni. Ada. Ala zikrika supaya aku ni gabuh boleh ingat kamu semua. Wa syukrika tolong aku ya Allah supaya aku boleh syukur kamu semua. Wa husni ibadatika tolonglah aku ya Allah supaya aku ni boleh buat amalan hak baik, hak comel, amal ibadat padamu. 3 perkara Nabi pesan pada Muaz bin Jabal, jangan tinggal dia apa sekalian. Jadi kita pun orang macam buat kita lagi tak sedang atas bawah dia apa sekalian. Tu dia. Melorak semacam. Cuma kita ambil lah peluang, ambil sunnah Nabi ni. Sudah lepas maya tu kita baca lah. Pendek sangat ya 3 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lorak gaduh belem-belem jalan aku baca lah dia akak sekalian. Ada sepanjang hayat kita ni baik sampai mati kalau boleh kita ingat pada akak sekalian kita baca lah. Ada kita baca sunnah tu dia akak sekalian kerana benda mudah ganjaran besar. Satu lagi adik akak sekalian, khobsah lagi adik akak sunnah Nabi ni kalau kita boleh buatnya ialah semasa iktidah semaya kan. Bila kita rokok
Sudah rokok kita bangun. Sami Allahu liman hamidah, itu zikir perpindah ruku. Sami Allahu liman hamidah, itu zikir perpindah ruku. Start kita daripada rokok, kita bergerak kepala nak naik tu, nak naik ke iktidal tu. Start tu. Sami Allahu liman hamidah. Tu zikir perpindah ruku macam Allahu Akbar. Gitu. Nampak? Diri. Bila berdiri itu ada kata sekalian, kita baca Rabbana lakal hamd. Boleh. Rabbana walakal hamd. Ada wa pun boleh. Bolehlah pada akhirat. Rabbana walakal hamd. Itu zikirnya setelah berdiri iktidal. Sebab tu biar kita semaya tu email ni dia akan baca dah Sami Allah ya. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Kerana itu adalah dia panggil zikir perpindah ruku. Tu. Bila Rabbana tu tak ada. Rabbana. Dia tak baca lah, dia baca pohon dah. Sebab itu zikir sunat baca pohon. Kerana itu zikir ketika iktidal. Gitu dah. Rabbana walakal hamd. Dan satu semaya tu dia akak sekalian. Bila Rabbana walakal hamd gitu, lalulah dia akak sekalian. Ada sahabat dia baca Rabbana walakal hamd, dia pertama hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah Taala mendengar suara pujian orang yang memujinya. Hamdan katsiran, pujian sebagai pujian yang banyak. Hamdan katsiran tayyiban. Pujian yang banyak, yang comel-comel, yang diberkati padanya. Dia tambah sikit. Hamdan tayyiban mubarakan fihi. Gitu. Ada orang tambah lagi. Ala kulli hali, macam-macam. Tapi ayatnya 4 patah tu. Hamdan tayyiban mubarakan fihi. Ada 4 patah. Sudah semaya gitu begini, apa tu Nabi tanya. Siapa dia hok baca? Hamdan tayyiban mubarakan fihi. Sahabat takut kata apa? Salah pun buat aku ni sakit kepala Nabi lah. Contohnya kalau kita salah sakit kepala marah tak? Nama ada orang mengaku ada. Baik, buat pun salah pun. Tidak salah, Nabi kata. Tadi aku tengok dia kata bila membaca begitu, malaikat berubuk-ubuk mereka ni pakat nak daftar nak tulis ganjaran yang pahala sangat besar. Jadi kita 4 patah ni adik-adik sekalian, rasa tak menjejahkan semaya lewat sampai 4 je kalau baca 4 patah ni. Kita ambil dulu adik-adik sekalian bila iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan tayyiban, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Umpama adik-adik sekalian, kita pakai buat biar semaya kita pukul lebih banyak pahala. Itu dia ambil sunnah Nabi dari akak sekalian. Kalau Mekah tu biasa untuk bila dibaca lerah di akak sekalian. Itu dia. Untuk bila dia panggil mubalik, orang yang menyapa di akak sekalian. Baik, itu kita kira pendapat dia lah Mekah tu, pandangan dia. Jadi dalam mazhab seperti kita disebut kita hasyiah i'anatul talibin. Dia mubalik untuk bila lagi dah. Sami Allahu liman hamidah. Itu mubalik dia panggil. Mubalik ni orang yang menyampaikan kepada makmum, dia panggil baca itu email. Bergerak kayak gitu game. Baik, dalam kita hasyiah i'anatul talibin, dalam Pak Mubalik ni disebut inihtaja ilaihi. Sekiranya perlu. Barulah dia panggil sunat ada mubalik. Bila perlu ni bila speaker mampu, speaker penuh. Makmum yang ramai tak dengar di atas tu perlulah. Ada pun pak kita lah ni kita panggil derah tu pakai speaker tak perlulah. Kemudian kalau jika tak perlu, kita buat juga. Kita buat juga. Sami Allah. Ini disebut kita hasyiah i'anatul talibin. Itu dia panggil bid'atum munkar. Itu satu bid'ah yang munkar. Bid'ah yang munkar sini maksud dia adalah makruh. Makruh. Itu dia adik-adik sekalian. Jadi kita kalau tak perlu tak usah buat.
Kalau perlu dia akan mampu supaya kita buat di atas sekalian gitu. Ada. Maka sekali dia orang mungkin dia lama di atas sekalian. Maya subuh sini hidup dalam bangunan saja. Berpuluh ribu orang. Ada. Hidup tidur, tak semaya berpuluh ramai juga di atas sekalian. Tu dia. Gitu dah. Mudah-mudahan pakak-pakak di atas sekalian. Dia pucuk dia akan sekalian. Dia pucuk dia akan sekalian. Ada dia akan jadi dia pucuk. Itulah dia istimewa dia nya tak bang. Gitu baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة الله يستجاب لها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.